Fisioterapi hari ini akan membincangkan isu tentang osteoporosis di kalangan warga. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Dr. Nur Azlana Azizan. Fisioterapi hari ini akan membincangkan isu tentang osteoporosis di kalangan warga emas. Okey, sebagai pengenalan, apa itu osteoporosis? Okey, osteoporosis adalah satu keadaan di mana kehilangan kepadatan tulang yang mengakibatkan tulang-tulang menjadi rapuh dan mudah patah. Okey, sehinggakan ia lebih mudah untuk patah jika kita melakukan aktiviti seperti membongkok, mengangkat barang berat ataupun batuk yang boleh menyebabkan keretakan tulang. Ia biasa berlaku di kalangan mereka yang meningkat usia ataupun golongan wanita selepas menopause. Kerana apa? Kerana apabila badan tidak dapat lagi menggantikan tisu-tisu tulang yang lama dengan tisu tulang yang lebih sihat. Okey, bahagian tulang yang kerap patah ada tiga. Yang kerap di pergelangan tangan, tulang spina ataupun di tulang pinggul. Alright. Okey, ini kalau kita boleh lihat, ini adalah gambar A ni adalah gambar tulang yang sihat. Manakala B adalah tulang yang mengalami osteoporosis. Okey, jika kita lihat di sini dia ada kehilangan tulang, kepatahan dan juga tulang menjadi nipis. Okey, bila jadi nipis ia mudah untuk patah jika kita mengalami jatuh dan keretakan akan berlaku. Okey. Jadi sebab berlakunya osteoporosis. Okey, di kebanyakan kes tulang menjadi lemah dan reput disebabkan oleh kekurangan kalsium dan juga fosforus. Osteoporosis juga boleh terdapat pada pesakit yang mengalami masalah hormon ataupun pesakit yang kerap menggunakan steroid secara berlebihan. Okey, diingatkan di sini, kekuatan tulang mesti bergantung kepada ketumpatan. Okey, ketumpatan pula bergantung kepada tahap kandungan garam kalsium, fosforus dan lain-lain garam di dalam tulang. Okey, apabila tahap kandungan garam ini menjadi kurang, tulang akan menjadi lemah. Okey, selepas kita putus haid ataupun menopause, tahap estrogen akan menurun di kalangan wanita emas. Okey, wanita golongan emas. Okey, ini menyebabkan kadar pelupusan tulang akan meningkat sebanyak 1 ke 3% setahun dan proses ini akan berterusan. Okey, bagi lelaki pula, kadar pelupusan tulang bermula agak lambat berbanding wanita tetapi akan menjadi sama dengan kaum wanita selepas mereka berumur 65 tahun. Okey, apakah faktor risiko yang terdapat bagi golongan osteoporosis ini? Terbagi pada dua. Risiko yang tidak boleh diubah dan risiko yang boleh diubah. Okey, bagi risiko yang tidak boleh diubah, contoh seperti umur, okey, meningkatnya umur, okey, jantina perempuan, putus darah haid pada umur awal ataupun menopause kurang daripada 45 tahun, kurus dan juga yang mengalami sejarah keluarga osteoporosis. Okey, sejarah keluarga. Bagi risiko yang boleh diubah, contohnya seperti pemakanan yang kurang kalsium, jadi kita boleh tambah, tidak banyak melakukan aktiviti fizikal, dia sangat sedentary, kita cakap dia sangat tidak sihat, asyik tidur lama, duduk lama, tidak melakukan senaman, okay, menghisap rokok, pengambilan alkohol yang berlebihan dan juga pengambilan kafein yang berlebihan. Okay, ini risiko-risiko yang boleh diubah ya. Okay. Jadi apakah tanda dan gejala? Okey, pada peringkat awal, kerapuhan tulang, pesakit tidak mengalami sebarang tanda ataupun gejala. Tetapi apabila kerapuhan ini telah menyebabkan tulang itu makin lemah, pesakit mungkin akan menunjukkan beberapa tanda seperti 1. Sakit tulang belakang. Kerap mengadu sakit tulang belakang apabila kita duduk terlalu lama ataupun baring terlalu lama. Okey, kedua, pesakit akan kelihatan pendek dan membongkok. Dan ketiga, mudah patah pada tulang belakang, sendi pergelangan tangan ataupun di tulang pinggul walaupun pada kecederaan yang kecil, contohnya kalau kita jatuh tergelincir, mudah untuk patah. Ini tanda-tanda dan gejala ya. Jadi sebagai pencegahan, pesakit disarankan memakai ortosis, okey, ataupun memakai hip protector, okey, di tulang pinggul, dan juga digalakkan buat senaman kebanyakan untuk untuk extension lah, untuk for example, untuk contohnya untuk di leher kita boleh buat extension of the neck. Okey, sebab kita nak dia terlalu membongkok ke depan, jadi kita banyakkan buat untuk posture correction, kita galakkan dia menghadap ke depan dan ke belakang sedikit. Okey, itu yang disarankan lah.
Okey, jadi apa senaman yang boleh digalakkan untuk orang-orang yang mengalami osteoporosis? Okey, di sini kita galakkan senaman yang berbentuk weight bearing exercise ataupun low intensity aerobic. Okey, di sini gambar arm press facing wall. Okey, pesakit boleh pergi menghadap dinding dan buat arm press 30 kali, 3 kali sehari, pagi, petang dan juga malam. Kedua senaman arm curl. Okey, kita boleh gunakan beban seperti botol air ataupun juga ganti dengan letak pasir atau menggunakan dumbbell. Okey, so repeat senaman ni 30 kali setiap pagi, petang dan juga kalau boleh malam lah. Alright. And then berenang. Okey, berenang menunjukkan salah satu aktiviti yang bagus untuk meningkatkan ketumpatan tulang dan mengurangkan risiko kepatahan. Okey, aktiviti seperti naik turun tangga dan berlari yang low impact sangat bagus untuk menguatkan kembali kekuatan tulang dan juga kekuatan otot. Okey, chair dancing ataupun dancing juga menunjukkan low aerobic intensity menunjukkan bagus, tetapi janganlah kita duduk macam dalam gambar ni, duduk atas treadmill dan langkah saja, berjalan je duduk. So tak nak terlalu sedentary sebab sambil tengok TV, duduk atas kursi, hanya langkah kaki saja. Okey, itu saja. Sekian, terima kasih.